Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Umdatus Salik daripada kuliah Zuhur di Masjid Khalid. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala bala, wabak dan bencana di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kembali ini kepada kitab Umdatus Salik. Pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan tentang asnaf, yakni daripada perkara yang wajib adalah kita mengetahui siapakah golongan-golongan yang boleh menerima zakat. Jadi dalam Al-Quranul Karim, seperti mana kita mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut ini 8 asnaf, dan kita telah membicarakan sebahagian daripadanya. Kita memulakan dengan membicarakan apa yang dimaksudkan dengan fakir dan miskin, dan pada minggu lepas saya telah masuk membicarakan yang ketiga, iaitu seperti mana penulis ini mengatakan al-amilun. Al-amilun, yakni maksudnya mereka-mereka yang dipilih oleh imam ataupun kerajaan muslim, yang dipilih oleh imam ataupun kerajaan dan diberikan tanggungjawab untuk mengutip zakat dan juga mengagihkan zakat. Jadi di sini penulis ini mengatakan faminhum as-sa'i wal katib wal hashir wal qasim. Ini semua adalah di kalangan yakni amilun, iaitu orang yang mengambil zakat, orang yang menulis, yakni di sini in charge of finance. Kita lihat ini misalan badan-badan Islam, ini misalan yang badan-badan merupakan badan-badan ini kerajaan dalam mengutip ini zakat. Mereka ada department-department ini merupakan benda yang besar, bukan benda yang kecil. Jadi kita lihat ada department yang finance, ada department yang melakukan research, ada department yang mengumpul zakat dan sebagainya, ada yang membagikan zakat. Jadi kita ada department yang membagikan zakat, department yang mengumpulkan zakat, department yang mempelajari tentang tiap-tiap orang yang register dan sebagainya. Maka ini semua dia dalam golongan al-amilun. Tetapi apa yang penting adalah mereka dilantik oleh imam. Bukan kita mengatakan satu orang volunteer misalan untuk mengutip zakat, selepas itu dia mengambil sebahagian daripada zakat. Ini adalah perkara yang diharamkan. Ini adalah perkara yang memakan harta yang tidak halal apabila seseorang itu dia mengutip zakat dan selepas itu dia mengambil bahagian daripada zakat, menyangkakan dia daripada al-amilun, sedangkan dia hanya wakil bagi orang yang memberikan zakat. Jadi badan-badan Islam ini yang lain tidak dibolehkan mereka mengambil sebahagian daripada duit zakat sebagai apa yang disebutkan sebagai amilun, sebab mereka adalah wakil. Fayaj'alu lil amil as-sumun. Ini kalau sekiranya yakni imam satu kerajaan muslim misalnya mereka mengumpulkan duit zakat, maka mereka menjadikan 1/8 bagi al-amilin, kalau sekiranya ada amilin. Fa in kana sumunu akthar min ujratihi raddal fadila 'ala al-baqin. Kalau ada yang lebih, maka yang lebih itu dikembalikan kepada asnaf yang lain. Wa in kana aqalla kammalahu min az-zakat. Tapi kalau sekiranya tidak cukup untuk dibayarkan gaji bagi al-amilin, maka diambil daripada duit zakat daripada asnaf ini yang lain dan membayar mereka. Hada idza faraqal imam. Di sini penulis menekankan sekali lagi, ini kalau sekiranya yang membagikannya adalah imam, bukan individu tidak ada amil. Satu orang itu dia tidak boleh melantik dirinya sebagai amil, ataupun satu badan Islam tidak boleh melantik dirinya sebagai amil. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan, bukan maksudnya kita membantu mengagihkan zakat, bukan maksudnya kita amil. Bukan maksudnya kita amil. Kita adalah wakil. Jadi ada beza di antara amil dengan wakil. Saat hamba Allah memberikan kepada kita duit zakat untuk kita mengagihkan kepada yang sepatutnya menerima zakat, kita bukan amil, kita adalah wakil bagi orang yang membayar zakat. Kita hanya membantu mereka untuk mengagihkan zakat. Maka kita tidak boleh mengambil bahagian daripada duit zakat dengan alasan kita adalah amil. Jadi harap perkara ini kita faham baik-baik, sebab apa yang berlaku dalam masyarakat kita adalah perkara ini, ada orang misalan dia mungkin niat baik, tetapi dia terjebak dalam memakan makanan yang tidak halal, daripada perkara yang tidak halal memakan duit zakat.
Fa in farakal malik qassama ala sab'atin, kalau sekiranya yang memiliki zakat itu sendiri yang mengeluarkan zakat, maka dia mengagihkan kepada 7 asnaf, bukan 8 asnaf. Apa sebabnya? Sebab tidak ada amil. Dia juga tidak boleh menganggap dirinya sebagai amil. Maka dia memberikan kepada 7 asnaf kalau wujud ini 7. Kalau wujud ini 7 asnaf. Kalau tidak ada 7 asnaf, maka dia hanya memberikan kepada asnaf ini yang wujud. Wasaqatal amil, maka amil itu tidak wujud, ini sama sekali, disebabkan dia memberikan zakat dengan dirinya sendiri. Maka di sini apa yang kita dapat faham adalah beza di antara kita memberikan zakat ini kepada imam, iaitu kepada kerajaan yang melantik badan Islam ini untuk mengagihkan zakat, dengan kita memberikan ini kepada diri kita, dengan diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita memberikan ini kepada imam dalam istilah yang seperti mana kita maksudkan, maka ada dia ada melantik amilnya tersendiri. Akan tetapi kalau kita membagikan dengan kita sendiri, maka kita memberikan ini kepada asnaf yang wujud, dan kita tidak menganggap diri kita sebagai amil. Itu yang disebutkan ini oleh penulis ini di sini. Sekarang kita pergi kepada yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan al-mu'allafatu qulubuhum. Ini juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Apakah yang dimaksudkan dengan mu'allafah qulubuhum? Ini kalau dalam segi bahasa kita mengatakan mu'allafah qulubuhum, nak mengambil hati mereka. Orang-orang yang diambil kalau dalam bahasa kita, bila kita mengatakan mengambil hati seseorang. Jadi kita lihat ini misal, baru kita akan faham apakah yang dimaksudkan dengan golongan ini. Penulis mengatakan pertama sekali, fa in kanu kufaran lam yu'tau. Kalau sekiranya mereka kafir, bukan orang Islam, tidak diberikan zakat. Jadi di sini penulis nak kita memahami perkara ini supaya kita tidak salah faham. Sebab ada orang yang salah faham, dia menyangkakan duit zakat ini boleh memberikan kepada orang yang bukan Islam. Maka penulis ini mengatakan kalau mereka bukan Islam, mereka tidak diberikan daripada duit zakat, bukan daripada kalangan mu'allafah qulubuhum dan selain daripada mu'allafah qulubuhum. Wa in kanu muslimin, tapi kalau sekiranya mereka orang Islam, mereka diberikan daripada duit zakat. Selepas itu dia mensyarahkan wal mu'allafah. Siapakah yang dimasukkan dengan al mu'allafatu qulubuhum? Maka di sini penulis mengatakan qaumun asyraf. Mereka adalah satu kaum, individu asyraf. Yang maksudnya asyraf ini kita mengatakan yang mempunyai kedudukan dan kehormatan dan kemuliaan di sisi kaum mereka. Ini kita panggil syarif. Dalam istilah bahasa Arab, bila kita mengatakan syarif, mungkin dalam bahasa Melayu kita panggil seperti penghulu kampung. Sebagai misal, ini adalah syarif. Ini adalah orang yang mulia di sisi satu kaum. Tapi tak semestinya penghulu. Mungkin seseorang misalnya dermawan dalam maka dia terkenal di dalam masyarakatnya, maka dia masuk Islam. Nampak tak? Jadi ini yang dimaksudkan dengan asyraf, orang-orang influential. Kalau zaman sekarang kita mengatakan manusia yang influential, maka dia masuk Islam, akan tetapi hatinya tak begitu terpaut kepada Islam. Jadi kita memberikan kepadanya sebahagian daripada duit zakat, yurja husnu islamihim, supaya mudah-mudahan dengan memberikan mereka daripada wang, maka ini akan memberikan perangsang dan semangat bagi mereka untuk beramal dengan Islam dan berkeyakinan dengan Islam. Apa sebabnya? Sebabnya kalau sekiranya mereka beramal dengan Islam dan mereka adalah asyraf, mereka adalah golongan yang dihormati oleh masyarakat, maka pengikut-pengikut akan mengikut jejak langkah mereka. Dan ini kita lihat zaman sekarang misalnya, hatta kalau bukan asyraf, kita lihat ramai kita punya golongan muda ini. Kita lihat misalan, kalau sekiranya satu artis, kalau seorang artis dia bertaubat kepada Allah. Ini saya hanya memberikan misal, saya bukan membicarakan tentang mu'allafah qulubuhum. Ini hanya kita nak faham perkara ini. Kalau seorang artis misalan yang terkenal, misalan penyanyi ataupun artis, aktor dan sebagainya, dia tiba-tiba misalan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memula melakukan solat dan pergi ke masjid dan melakukan sedekah, dan kalau dia wanita dia sudah menutup auratnya dengan sempurna sebagai misal, dan selepas itu dia menggalakkan orang lain untuk bertaubat juga. Kita lihat orang-orang seperti ini, mereka apabila bertaubat dan mereka kembali kepada agama, apa yang akan berlaku, kita lihat kesannya
pengikut-pengikut mereka juga akan terkesan dengan amalan mereka, pengikut-pengikutnya. Jadi biasanya artis ini pengikutnya lebih banyak daripada para ulama. Ulama mungkin siang malam yakni dia berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mungkin tak ramai yakni yang mengikutinya. Tetapi kita lihat misalan artis, penyanyi-penyanyi di dunia ini, kita lihat ini kalau di social media ataupun bukan ini social media dan sebagainya, daripada dulu hingga ke sekarang, kebanyakan yakni pengikut-pengikut yakni golongan muda adalah terhadap penyanyi-penyanyi dan juga golongan artis-artis ataupun aktor-aktor, sama ada Hollywood ke Bollywood dan sebagainya. Maka mereka ada kesan ataupun influence ini yang besar kepada, lebih-lebih lagi kepada golongan muda. Jadi untuk kita faham ini masalah ini, jadi di sini penulis ini mengatakan apabila kita ada dalam masyarakat yang ini manusia-manusia yang ada influence dan mereka masuk Islam, maka diberikan daripada zakat kepada mereka, supaya kita berharap ini dapat memberikan perangsang yang ini kepada mereka, yang mana pengikut-pengikutnya juga akan mendapatkan kesan. Dan mereka apabila mendapat ini duit ini, mungkin mereka akan mengatakan terima kasih kepada orang Islam, dan ini memberikan perangsang kepada mereka untuk dia beramal, untuk pergi ke masjid sebagai misal, ataupun hadir di majlis-majlis dan sebagainya. Maka ini akan memberikan kesan ini kepada pengikut-pengikut yang lain untuk juga masuk ke dalam agama, masuk ini ke dalam agama Islam. Jadi kita lihat ini psikologi ini Islam ini di sini. Au islamu nuzaraihim, memberikan kepada mereka daripada duit zakat, sama ada dengan niat, dengan maksud kita memberikan perangsang kepadanya untuk dia beramal dengan Islam dengan lebih baik, ataupun kita memberikan kepada duit zakat dengan harapan yakni rakan-rakannya dan juga pengikut-pengikutnya juga masuk ke dalam agama Islam. Dan kita lihat ini berlaku misalan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila satu penghulu kabilah dia masuk Islam, maka ramai daripada pengikutnya juga yang masuk Islam. Begitu juga dengan Islam tersebar di kawasan ini Melaka sebagai misal. Apabila raja masuk Islam, raja Parameswara yang masuk Islam, maka pengikut-pengikut yang ini mengikut agama raja mereka. Seperti mana kita ada pepatah dalam bahasa Arab ini mengatakan, An-nasu ala dini mulukihim, manusia ini ikut ini kepada agama raja mereka. Jadi raja masuk Islam, Masya Allah, yakni rakyat juga akan masuk Islam. Kita lihat dakwah Wali Songo juga yakni di Jawa, apabila Radin Patah yakni dia menjadi raja dan dia merupakan anak murid ini kepada Sunan Ampel, maka disebabkan itu kita lihat yakni ramai yakni orang ini masuk ke dalam agama Islam. Maka Sunan Ampel dan juga anak-anaknya berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala di samping ini kerajaan Demak. Di samping ini kerajaan Demak, di situ kita lihat bagaimana Islam merebak seluas-luasnya ini di tanah Jawa. Sama juga ini di Melaka, apabila para Mesbara masuk Islam, dan selepas itu ini pengikut-pengikut yang masuk Islam, orang Melaka ini masuk Islam. Di Aceh ini pun sama, Raja Aceh pada awalnya telah memeluki agama Islam. Kita ada kerajaan Islam ini di Aceh dan sebagainya. Maka ini semua merebak ini masuk kepada tanah Melayu, masuk kepada Singapura dan sebagainya. Jadi ini kita lihat, ini adalah daripada ajaran agama Islam, daripada cara yang Islam tersebar. Kita lihat dalam sejarah kita adalah melalui pengikut yakni raja-raja dan juga penghulu-penghulu. Ini adalah perkara yang pertama, ya, maksud daripada mu'allafa qulubuhum. Mu'allafa qulubuhum juga ada makna yang lain. Yang kedua, penulis mengatakan ini adalah makna yang kedua. Dia mengatakan au yajibuna zakata min mani'iha biqurbihim. Golongan yang kedua, mu'allafa qulubuhum, juga boleh bermaksud satu kaum yang berperang dengan musuh yang ada di jiranan. Maksudnya seperti ini. Sekarang ini misalan kita ada kerajaan Islam, ya, kita ada negeri Islam. Selepas itu kita ada kawasan gunungan yang dekat dengan border kita. Dekat dengan border, dan musuh, negeri musuh yang sedang memerangi Islam itu betul-betul dekat border. Kebetulan di sana ada satu kabilah. Kabilah ini, dan mereka ada kekuatan ini untuk berperang. Jadi kita boleh memberikan duit zakat kepada kabilah ini dan memberikan kepada mereka duit zakat supaya dapat menguatkan mereka untuk melawan yang ini musuh. Menguatkan mereka untuk melawan musuh. Sebab susah kalau kita nak hantar tiap-tiap kali nak hantar tentera, mungkin tempat jauh, kawasan gunungan misalnya. Mereka kebetulan yang ini di situ. Jadi kita imam yang ini melihat kepada maslahat yang ini memberikan kepada mereka yang ini duit zakat supaya yang ini mereka dapat yang ini menahan
serangan yakni musuh masuk ini ke dalam kawasan Islam, maka mereka boleh diberikan yakni duit yakni zakat. 6. Jadi ini penulis mengatakan yajbuna zakah min mani'iha biqurbihim. Ini sebenarnya tadi yang saya terangkan sebenarnya yang seterusnya, afwan ya. Yang ini yajbuna zakah maksudnya mereka mengambil duit zakat. Mereka mengambil yakni duit zakat daripada kawasan kabilah yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya mereka volunteer yakni misalan untuk mengambil yakni duit zakat daripada orang yang tidak mau bayar zakat, kita memberikan kepada mereka daripada duit zakat di bawah asnaf mu'allafah qulubuhum. Ini adalah golongan yakni yang mengambil yakni duit zakat daripada orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Ini yang dimaksudkan dengan yajbuna zakah min mani'iha biqurbihim. Tadi saya mengatakan adalah yang seterusnya, au yuqatiluna 'anna aduwan, ataupun mereka golongan yang berperang dengan musuh kita, yang mana yakni nak memerangi musuh ini memerlukan banyak kita mengatakan harta yakni untuk, dan banyak kesusahan ini untuk kita nak berperang ini kepada mereka disebabkan tempat mereka jauh ini sebagai misal. Tetapi disebabkan kabilah ini kebetulan ini berada di border misalan, mereka berperang yakni bagi untuk menyelamatkan ini orang Islam, maka mereka boleh diberikan daripada duit zakat. Ini yang penulis memaksudkan au yuqatiluna 'anna aduwan yahtaju fi daf'ihi ila ma'unatin saqilah. Ma'unah saqilah ini maksudnya ongkos yakni yang sangat besar. Kos yakni yang sangat besar kalau kita nak imam yakni nak menghantar yakni tentera kepada mereka. Tetapi kebetulan ini kabilah itu misalnya ini ada di sana, maka mereka berperang, maka mereka boleh menerima yakni duit zakat daripada umat Islam. Jadi ini yang dimaksudkan ini dengan mu'allafah qulubuhum. Jadi mu'allafah qulubuhum jemaah dirahmati Allah, ada 3 jenis di sini. Saya ringkaskan lagi sekali. Yang pertama adalah golongan yang mulia dalam kaum seperti penghulu kampung, raja, orang yang influential seperti dermawan dan sebagainya. Dia masuk Islam, maka kita memberikan kepada ini duit zakat dengan harapan sama ada keislaman yang lebih kuat, ataupun dia akan menjadi sebab Islamnya pengikutnya ataupun rakan-rakannya yang sepertinya. Ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang membantu kita untuk mengambil duit zakat daripada orang yang tak mau mengeluarkan zakat. Jadi ada kabilah-kabilah ataupun tempat-tempat yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Imam susah yang ini nak menghantar ini tentera, maka imam memberikan duit zakat kepada kabilah ini supaya mereka uruskan mengambil yakni zakat daripada kawasan-kawasan gunungan ataupun kawasan-kawasan yang berdekatan dengan mereka yang tidak mahu menerima zakat. Jadi golongan ini boleh diberikan zakat di bawah asnaf mu'allafatu qulubuhum. Ini adalah golongan yang kedua. Yang ketiga, asnaf mu'allafatu qulubuhum adalah satu kaum yang berperang dengan musuh, yang berperang yakni dengan musuh, dan susah bagi sang imam untuk menghantar tentera untuk berperang dengan musuh tersebut. Ia akan menyebabkan ongkos yang sangat besar, maka golongan yang berperang tadi diberikan duit zakat supaya membantu mereka yakni untuk berperang yakni dengan musuh, supaya yakni imam tak perlu yakni menghantar tentera untuk memerangi musuh tersebut. Maka ini juga adalah daripada mu'allafatu qulubuhum. Jadi insya-Allah ini kita hafal ini 3 perkara. Yang pertama sekali, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Tak perlu ini saya ulangi ya apa yang kita telah membicarakan. Selepas itu beliau mengatakan al-khamisu ar-riqab. Apakah yang dimaksudkan dengan wafir riqab? Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan mereka-mereka yang di dalam kehambaan. Wahumul mukatabun. Ini adalah jenis hanya hamba mukatab, iaitu hamba mukatab adalah hamba kontrak, yang mana tuannya mengatakan kepadanya, kalau sekiranya kau dapat memberikan aku sekian-sekian wang, aku bebaskan kau. Jadi dia boleh menerima duit zakat. Fayu'tauna ma yu'adduna illam yakun ma'ahum ma yu'addun. Kalau dia tak cukup misalnya nak bayar wang yang diminta oleh tuannya, yani misalnya tuan yang mengatakan kepadanya, kalau sekiranya kau memberikan kepada aku 1,000 dinar, ataupun yang ini dalam zaman sekarang yang ini misalnya $100,000, kalau kau dapat memberikan kepada aku ataupun $50,000, maka aku bebaskan kau. Jadi dia tak cukup, maka dia boleh mengambil daripada duit zakat, dia boleh meminta daripada zakat.
Tapi zaman sekarang semua ini tidak ada. Riqab ini tidak ada. Mu'allafa qulubuhum mungkin ada, mungkin tidak ada. Yang lihat ini kepada keadaan. Kita ada misalan di Singapura, ada orang yang masuk Islam dan sebagainya, maka mereka boleh termasuk di dalam mu'allafa qulubuhum, yang lihat ini kepada keadaan mereka. Tapi kalau sekiranya mereka miskin, mereka diberikan daripada asnaf ini, masakin ataupun fakir, itu tidak ada masalah. Tetapi riqab ini kita tidak ada lagi asnaf yang berkenaan dengan riqab, ya. Kita tidak ada hamba yang mukatab ini di dunia ini hari ini. Naam. Yang keenam adalah al-gharimun, iaitu mereka yang dalam keadaan hutang. Jadi di sini penulis ini mengatakan fa in gharima li islahin bi an istadana dainan li taskini fitnati damin aw malin dufi'a ilaihi ma'al ghina. Penulis mengatakan kalau satu orang itu dia berhutang, kenapa dia hutang? Sebab dia nak menghentikan pergaduhan, dia nak menghentikan fitnah yang boleh menyebabkan kepada pembunuhan, boleh menyebabkan kepada perampasan harta. Maka orang seperti ini, kalau dia hutang disebabkan dia nak membayar wang kepada dua pihak ini yang sedang bergaduh, supaya mereka tidak bergaduh, maka orang ini diberikan daripada duit zakat di bawah asnaf gharimun ma'al ghina, walaupun dia kaya. Maka di sini adalah daripada, kita mengatakan daripada misal orang kaya menerima duit zakat. Kalau orang menanyakan kepada kita, adakah boleh bagi orang kaya menerima duit zakat? Ini adalah daripada misal yang boleh bagi orang kaya menerima duit zakat. Apa misalnya? Kalau sekiranya dia mahu mendamaikan orang yang sedang berperang, dia mahu mendamaikan orang yang sedang bergaduh, yang boleh menyebabkan kepada musibah yang besar, yang boleh menyebabkan kepada pergaduhan, pembunuhan, perampasan harta dan sebagainya, maka dia berhutang untuk memberikan wang kepada fulan bin fulan dan fulan bin fulan supaya mereka tidak bergaduh, maka dia diberikan daripada duit zakat atas apa yang dia telah memberikan, apa yang dia telah hutang tadi. Ini adalah al-gharim yang kita mengatakan. Ini adalah golongan misal yang pertama. Wa in istadana li nafaqatihi aw nafaqati iyalihi dufi'a ilaihi ma'al faqr dunal ghina. Tapi kalau sekiranya dia berhutang sebab dia nak bayar duit, bagi nafkah bagi dirinya, nafkah bagi ahli keluarganya, dia mengatakan saya tak ada duit, saya nak hutang, saya berhutang ini sekian-sekian wang disebabkan saya tak ada duit nak bayar bil, saya tidak ada duit nak bayar nafkah bagi anak-anak dan sebagainya, maka dia diberikan daripada duit zakat kalau sekiranya dia fakir. Tapi kalau sekiranya dia kaya, tidak diberikan, ya. Kalau sekiranya dia ada duit, dia tidak diberikan daripada duit zakat. Melainkan kalau dia fakir, dia tidak ada duit dan dia berhutang, dan hutang itu membebankan dia, maka kenapa dia hutang? Sebab nak bayar nafkah bagi ahli keluarganya, maka ini diberikan daripada duit zakat. Ini juga dikirakan ni jenis yang kedua, yakni gharimun, orang ini yang berhutang. Yang ketiga adalah orang yang berhutang. Penulis mengatakan wa inistadana wa sarafahu fi ma'siyatin wa taba dufi'a ilaihi fil asah. Yang ketiga adalah orang yang hutang pada awalnya dia hutang untuk melakukan maksiat. Misalnya dia hutang untuk main judi, dan dia kalah dalam judi dan dia dibebankan dengan hutang. Lepas itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita boleh memberikan kepadanya zakat? Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia nak bayar balik hutangnya, maka ini kita ada khilaf ulama. Penulis ini mengatakan mengikut kepada pendapat al-asah, pendapat yang dipilih, dan asah ini adalah khilaf di antara ashab Syafi'i, dan pendapat yang dipilih dalam madhab adalah dia diberikan daripada duit zakat, tapi dengan syarat dia mesti bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia mengatakan kalau saya dapat duit, saya nak main lagi judi, ini tidak diberikan daripada duit zakat. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada wa fi sabilillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.